Perasan tak yang saya tulis? Skrip yang sama, iklan yang sama, kadang-kadang database masuk yang sama. Saya 30 kan? Tuan-tuan 30, saya dapat database 50, tuan-tuan dapat 50 kan? Saya guna skrip yang sama kan? Mungkin dalam ni mungkin ada yang guna skrip saya. Ataupun boleh tak saya tahu korang guna skrip siapa? Sebab kali ni saya akan tunjukkan cara guna skrip saya. Tapi tuan-tuan boleh fahamkan, boleh apply dekat skrip tuan-tuan. Sebab skrip ni hampir sama. Skrip ni hampir sama, caranya hampir sama. Tuan-tuan kena faham macam mana cara guna skrip. Lepas tu tuan-tuan guna skrip mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan kena faham lah cara guna skrip tu. Sebab saya akan ceritakan guna skrip saya. Kalau nak skrip yang saya share dalam masterclass kan, boleh type dekat Telegram, dia macam dia public. AFY masterclass, AFY script masterclass Tong Wow. Memang akan keluar. Okey, yang pertama adalah apa yang saya nampak, apa yang saya faham. Sebab saya guna skrip kan, saya guna skrip. Okey, lepas tu saya bagi ahli baru skrip yang sama. Saya bagi kepada ahli baru skrip yang sama. Saya bagi kepada ahli baru ayat iklan yang sama. Tapi diorang ada yang dapat close dan ada yang tak dapat close. Kenapa? Dia ada dosa-dosa dia. senang cerita macam itulah. Dia ada buat dosa-dosa je. Yang pertama adalah saya ni kan, saya tengok apa yang saya tengok, orang-orang yang top menaja ni, minda orang positif. Sebelum prospektif pun dia tak ada ragu-ragu. Sebab ada yang saya tanya, ahli baru saya ataupun downline saya sendiri, guna skrip saya, guna ayat iklan yang sama, dapat database, prospecting. Lepas tu kan, ada seorang prospek ni, dia cakap dia masih ragu-ragu nak join. Padahal dia dah faham pasal Tong Wow, tapi dia ragu-ragu nak join. Lepas tu saya tanyalah downline saya ni kan, saya tanya downline saya, awak macam mana, awak rasa, awak yakin tak boleh guide dia, awak yakin tak boleh close dia, awak rasa was-was tak masa prospecting tu, sebelum prospecting, awak rasa boleh berjaya tak dalam Tong Nextend ni, daripada Tong Wow ni, awak rasa boleh berjaya tak dalam Tong Wow ni? Majority, okay, saya buat review, majority orang-orang yang gagal, minda dia sebelum prospecting pun rasa was-was. Dia macam, yang pertama tak ada ilmu ataupun tak ada tak ada ilmu lah, tak ada ilmu product knowledge. Pasal Tong Wow tak tahu, pasal SQ dekat mana pun tak tahu. Saya minta maaf, kali ni saya jujur saya cakap SQ dekat mana tak tahu, data berapa tak tahu. Kiranya macam banyak benda tak tahu. Dia tak explore, dia macam, saya tak tahulah dia macam mana kan. Saya cuma cakap dekat tuan-tuan, itulah perbezaannya orang senang menaja dengan orang yang senang. Saya guna skrip yang sama, ahli baru guna skrip yang sama, tapi sebelum prospektif pun dia rasa was-was, dia tak yakin. Dia kadang-kadang dia tahu tu skrip, tapi dia tak tahu kandungan skrip tu. Pengenalan, saya suruh dia save skrip kan. Saya suruh dia save skrip, save macam biasa, TW1 sampai TW15 sampai banyaklah skrip kan. Tapi orang yang gagal prospecting, dia tak tahu pun apa kandungan ataupun apa maksud skrip tu. Sebab kadang-kadang skrip ada panjang, ada pendek. Dia main copy paste je semua. Minta maaf saya cakap kalau ada yang macam tu, minta maaf saya cakap. Sebab jujur apa yang saya buat review kepada tim saya, kepada orang-orang yang gagal menaja, orang yang susah menaja, ini yang berlaku. Ini dosa-dosa mereka yang lakukan. Mereka tak tahu apa kandungan skrip. Mereka tak tahu apa kegunaan skrip ni. Mereka tahu pupang bagi skrip. Tidak boleh satu, tidak boleh dua. Dia bagi je skrip sampai last. Itu je dia tahu. Sebab tu susah nak close. Okey? Yang pertama tuan-tuan kena tahu kalau skrip saya okey. Yang pertama adalah, alamak, yang ni pula. Pengenalan. Pengenalan ni TW. Nampak tak? TW1. Setakat ni suara saya jelas tak? Sebab jauh ni saya risau macam kurang jelas. Gambar okey. Whiteboard nampak kan? Yang pertama pengenalan. Okey, pengenalan. TW1. Ini shortcut lah. Kalau tuan-tuan tulis S1 tak ada masalah. Ini shortcut untuk skrip pertama. Ini sebagai contoh lah. Sebab kalau tuan-tuan nak tengok skrip yang saya update dekat Telegram,
buat public saja. Okey. TW1 adalah pengenalan. Tanya nama kan, macam biasalah kan, salam saya Imam Fahmi tu bla bla bla. Nama, kerja, suri rumah ataupun belajar. Itu pengenalan TW1. Okey, ini step pertama. Kenal dulu prospek kita. Nama dia, selagi dia tak jawab. Kadang-kadang prospek tak jawab kan. Ada juga prospek yang tak jawab. Kenapa prospek tak jawab? Boleh tak bagi tahu kenapa? Okey, yang pertama adalah faktor dia orang blue tick. Skrip pertama dah blue tick. Yang pertama adalah orang tu dah tahu ini Tong Wow. Okey. Yang pertama adalah orang tu tahu ini bisnes Tong Wow, ini bisnes singkat. Dia tak reply. Skrip pertama dah reply. Itu faktor pertama orang blue tick. Itu tuan-tuan kena tahu. Yang kedua adalah orang tu sibuk. Mungkin dia kerja kan. Mungkin dia ada kerja benda lain kan. Sebab tu juga dia blue tick. Tapi kalau blue tick kat sini, apa kena buat? Skrip pertama kan. Skrip pertama dah blue tick kan. Yang pertama tadi mungkin sebab kerja, sibuk kan. Yang kedua adalah mungkin dia tahu bisnes SIM card. Okey. Tapi apa yang kita kena buat, kalau dekat sini, kalau blue tick, dalam 5 minit, kalau blue tick kita bagi ayat call to action. Okey. Ayat macam nak bagi dia reply. Kita tanyalah, salam. Ini yang saya ambil daripada Tuan Hafiz Harith kan. Dia cakap, salam, boleh kita mula sementara saya tengah free ni. Saya ulang lagi sekali. Kalau prospek dekat pengenalan ni, kalau dia blue tick dalam 5 minit ataupun 3 minit, kalau dia lambat sangat nak reply, kita tanya lagi sekali, salam, boleh kita mula. Lepas tu bawah tu, buatlah penggang kan. Salam, boleh kita mula sementara saya tengah free ni. Okey, salam, saya ulang lagi sekali, salam, boleh kita mula sementara saya tengah free ni. Itu skrip pertama kalau blue tick. Kalau blue tick lagi, apa yang kita kena buat? Okey, kalau blue tick lagi, apa yang kita kena buat adalah kita voice note. Tahu kan voice note kan? Kita voice note. Voice note yang macam mana? Okey, yang pertama adalah contohnya dalam 10 orang kan. Dalam 10 orang ni blue tick. Okey, contohnya 10 orang blue tick. Apa yang kita kena buat? Yang pertama tadi dalam 5 minit blue tick, Pak, bagi salam, boleh kita mula sementara saya tengah free ni. Yang kedua adalah voice note. Kita cakap lah, Assalamualaikum. Boleh reply segera, saya nak terangkan pasal bisnes ni. Contoh. Ataupun kalau susah sangat kan. Assalamualaikum. Kalau susah sangat kan, kalau dia blue tick kan. Assalamualaikum, kenapa blue tick je? Apa dosa saya? Kalau susah sangat. Tapi kebanyakan saya abaikan je lah. Kalau selepas bagi salam boleh kita mula. Sementara saya tengah free ni. Kalau blue tick juga biasanya saya akan abaikan. Ataupun saya bagi voice note. Bagi voice note ni saya akan pilih juga waktu-waktu dia. Janganlah pilih waktu maghrib. Kan pilihlah waktu malam ke kan. Dah tahu dia tak reply. Mungkin dia kerja. Mungkin dia sibuk apa kan. Voice note tu bagilah malam. Dalam 10 orang tu mungkin akan 2 orang je reply. Selepas bagi voice note, sebab saya dah buat benda ni. Sebelum saya share kepada tuan-tuan, saya dah buat benda ni. Saya voice note, Assalamualaikum. Boleh kita mula kan sementara saya tengah free ni. Ataupun Assalamualaikum, saya nak terangkan pasal bisnes ni. Modal RM10 je, tapi dapat komisen RM4,000 setiap bulan. Boleh kita mula? Cakap je lah apa-apa. Boleh test dulu. Try and error. Okay. Itu skrip yang pertama. Skrip yang kedua adalah, alamak, tak ada pula dah. TW2. TW2 ni kita suruh prospek save nombor kita. Okey. Kita suruh prospek save nombor kita. Skrip yang kedua. Okey. Tapi selepas bagi skrip yang kedua, selepas suruh, saya tak tahulah, mungkin tuan-tuan ada juga skrip yang guna suruh save nombor. Sebab suruh save nombor ni, sebab bila kita buat status WhatsApp, diorang boleh nampak. Dan status WhatsApp ni boleh dijadikan sebagai follow up. Dan kebanyakan juga saya close daripada follow up status WhatsApp. Sebab tu suruh dia save nombor. Selepas bagi TW2, okey, baiklah, terima kasih kerana bagi masa, bla bla bla. Kena save nombor saya. Dah save, sila reply dan save. Boleh tengok Telegram ayat tu. Tapi jangan tunggu lama. Kita bagi TW2, terus bagi skrip ataupun bagi call to action. Dan skrip ni dah save lah dekat Test Pen Pro. Kalau saya guna Test Pen Pro lah.
Tuan-tuan tahu kan TextPen Pro? Kalau TextPen Pro ni senang lah. Kalau skrip banyak, kita boleh guna ataupun kita bercontoh kan. Kalau saya F1 sampai F20, saya buat F1 sampai F10. Lepas tu F sebelah ni letak dalam, okey, F11 sampai F20 letak dalam satu shortcut F2. Kalau F1 sampai F10 tadi letak dalam satu shortcut F1. Macam tu guna TextPen Pro. Ini untuk Android saja. Kalau untuk iOS boleh guna Pressbox keyboard. Ataupun boleh guna text replacement dalam iPhone tu lah. Okey. Lepas bagi skrip ni terus tanya, dah save je? Ataupun dah save bagi tahu je. Kita kena cepat, kena bagi call to action, kita kena cepat. Jangan bagi dia orang blue tick terlalu lama. Kita kena bagi macam tu. Lepas tu yang ketiga, alamak, tak ada lawak pula dah. TW3 dengan TW4 ini kena bagi serentak. Sebab ramai orang, sebab ada juga network lain kan. Saya ingat network saya je guna skrip saya yang saya update kan. Tapi adalah beberapa network orang lain, team lain yang WhatsApp saya blue tick dekat skrip ni TW3. Ataupun blue tick dekat TW4. TW3 ni saya cerita, okey, TW3 saya cerita pasal pengenalan Tom Group, pasal syarikat. Okey, TW3. TW4 adalah saya cerita bukti komisen masuk. Bukti komisen masuk ataupun pendapatan dalam Tom Wow. Okey. Kita jangan berhenti dekat sini. Okey, saya selalu pesan dekat network saya ataupun dekat sesiapa saja, okey, jangan berhenti dekat tak ada tanda tanya macam fakta macam tu kan. Kita jangan berhenti dekat situ, tapi kita kena berhenti dekat yang ada tanda tanya, yang bukti komisen masuk, boleh saya teruskan lagi. Ramai orang yang mengadu dekat saya akan blue tick dekat sini. Blue tick dekat sini. Kalau blue tick dekat sini dalam 2 minit, kita kena bagi call to action. Boleh saya teruskan lagi. Kalau blue tick lagi, save nama, follow up. Dan follow up ada kategori-kategori dia. Ada cara dia follow up. Okey. Lepas skrip ni, kalau dia cakap, katakan prospek tu cakap, teruskan kan. Kita bagilah skrip TW5 sampai TW9. TW5 ni cerita pasal contoh beberapa testimoni. Lepas tu ada orang backing ramai. Okey, bukti tim kami. Lepas tu bagilah beberapa testimoni kan. Sampai TW9 ni tamat penerangan. Sekejap je kan skrip ni. Tak payah nak panjang-panjang. Okey. Skrip panjang sangat tuan. Melayu malas nak baca tuan. Betul. Okey. Sebab tu call to action tu penting. Skrip panjang, bila kita bagi call to action, bila kita tanya, dah save bagi tahu je. Dia akan cepat-cepat nak baca, okey, cepat respon. Lepas tu skrip panjang lagi, kan. Bagi TW5 hingga TW9. Kita jangan berhenti dekat sini, tapi kita bagi yang pertama, receipt orang BA dengan ayat. Ayat. Benda ni selalu saya share, kan, dalam YouTube pun ada. Bagi ayat, okey, sertakan dengan receipt. Lepas tu bawah ni bagi call to action lagi. Boleh Aiman nak ajar awal-awal petani. Faham tak? Korang dapat tak apa yang saya share ni? Sampai TW9, jangan berhenti dekat sini, tapi teruskan dengan receipt orang BA, okey, dengan ayat. Lepas tu bawah ni kita tanyalah, boleh, okey, Aiman nak ajar awal-awal petani. Lepas tu letaklah simbol senyum. Okey, boleh perenggang satu, apa cakap? Penggang kan? Sengkang. Lepas tu Aiman nak ajar awal-awal petani. Ataupun Aiman nak post jap lagi. Macam tu. Dapat Kita kena tanya dia. Okey, macam saya cakap kan, kalau kita nak berhenti dekat mana-mana skrip, biar ada tanda tanya. Biar prospek tahu apa yang dia orang kena buat. Sebab saya selalu pesan benda ni. Biar kita yang kawal perbualan ataupun biar kita kawal prospecting tu. Jangan biar prospek tanya pupang-pupang. Kita dah tak sempat nak type, datang lagi soalan. Kita baru type, datang lagi soalan. Kita jangan jawab sekali, kita kena cepat-cepat. Sebab tu kena guna TextPen Pro ataupun yang guna Smart Keyboard Pro, guna je lah.
Sebab tu kita kena guna shortcut ni supaya kita cepat hantar skrip. Bagi spontan pun kadang-kadang ayat ni saya dah save dekat TestPen Pro. Kadang-kadang je spontan, itu pun 1-2 baris saya bagi. Okey, petani boleh back in kan? Sebab Aiman nak ajar awal. Dia bagi soalan satu, saya jawab saya takkan tunggu. Contohnya dia cakap susah nak cari orang kan. Okey, kita ada 2 kaedah, online dengan offline. Online kita buat orang back in macam ni, bagi tunjuk orang back in. Kita iklan ke grup Facebook, orang yang berminat kita daftarkan. Kita tunjuklah butang orang dah back in. Baru nampak dia percaya dengan kita. Kita bukan sekadar bercakap, tapi kita kena tunjukkan bukti, bagi testimoni. Betul ke yang kita cakap? Senang buat online kan. Kita iklan ke grup Facebook, saya akan memang cakap macam tu. Iklan ke grup Facebook, orang back in, kita post, daftar. Kalau buat offline, macam kita jumpa depan-depan, cakap macam tu je. Lepas tu boleh kan? Petani Aiman nak ajar. Lepas tu bagilah. Lepas tu post sekali dengan rakan lain. Contoh, dapat kan? Sampai ke skrip boleh, Aiman nak ajar awal-awal. Lepas tu kita pandukan dia untuk back in. Ini yang ramai orang macam takut nak buat lah kan. Pandukan prospek nak back in. Okey, boleh back in kan bagi account bank. Lepas tu kena lock lah dia sebelum jam berapa dia kena back in. Ada skrip tu kan. Lock dia sebelum jam berapa. Lepas tu minta detail. Okey, minta detail TW13. Minta detail. Kalau berhenti dekat detail, kalau dia blue tick juga, kita tanya macam saya bagi ayat dalam Telegram kan. 23 kucing berlari, mana nak sama dengan kucing Parsi kan. Akak yang bestari, kenapa diam membisu diri. Ayat tu. Selepas bagi detail, kalau dia tak reply juga, ataupun kita tanya, boleh kan kak? Aiman nak post sekejap lagi. Tanya yang tu. Tapi kalau dia blue tick lagi dekat situ, kita bagilah pantung tu. Kadang-kadang kena kreatif lah sikit kan. Bagi pantung. Macam saya cakap tadi, saya ulang lagi sekali. Yang ada dalam Telegram. Okey, 23 kucing berlari, mana nak sama dengan kucing Parsi, akak yang bestari, kenapa dia membisu diri. Kita bagi pantung ataupun guna yang berita-berita baru yang sekarang ni Kakanda Adinda kan. Guna saja. Kena kreatif. Kadang-kadang kita kena kreatif. Dah dapat detail, barulah skrip lah kan. TW15. InsyaAllah. Okey, insyaAllah sebelum jam 2 petang awak dah back in, bagi Aiman detail, bagi Aiman reset. Okey. TW15, insyaAllah sebelum jam 2 petang, kita kena tahulah sebelum jam. Macam saya cakap tadi, kita kena tentukan prospek. Bila dia kena back in, bila dia kena join, kita semua yang kena tentukan. Okey, jap lagi kan, insyaAllah jap lagi awak dah back in, bagi Aiman reset ya. Adalah ayat tu, bla 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 bla. Kita kena edit sikit ayat tu. Saya tulis kalau tak silap saya, insyaAllah nanti awak dah back in. Tapi tukarlah nanti tu, tukar kepada insyaAllah jap lagi, ataupun insyaAllah sebelum jam 2 petang awak kena back in dan bagi reset bla 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 kan. Edit sikit. Kadang suspek tanya macam tu, apa yang kita kena jawab. Kita senang je. Kita jawab lah, okey boleh kan, tapi saya nak detail awak dulu. Contohlah ni kan, saya nak detail awak dulu sebab saya nak post awal esok. InsyaAllah boleh, tapi saya nak detail dulu nama penuh, alamat untuk post, nombor telefon. Minta pastikan kita dapat dulu, barulah kita tahu prospek tu serius ataupun tidak. Kalau prospek tu serius, insyaAllah dia akan back in. Kalau prospek tu tak bagi detail, jangan terlalu berharap prospek tu akan back in. Kebanyakan yang bagi detail pun tak back in kan. Apatah lagi yang tak bagi detail. Kita kena pastikan kita dapat detail. Dapat tak? Line okey tak? Line okey tak? Suara saya jelas lagi? Ataupun ada yang tak faham? Sampai TW15 saja. Tapi ada lagi lah beberapa skrip lain extra yang boleh guna. Tuan-tuan kena ada skrip follow up. Tuan-tuan kena ada skrip call to action. Tuan-tuan kena ada banyak. Lebih kurang skrip extra ni penting juga. Sebab kadang bila kita prospecting, kadang-kadang prospek tanya di luar jangkaan skrip. Ini yang prospek tak boleh jawab. Tanya Tonwa ni apa kan. Kita dah terangkan kan. Kadang-kadang ada yang tanya di luar jangkaan skrip. Benda ni kena kreatif. Kalau orang lama, bagi saya senang je. Kalau orang lama kan, mungkin ada yang tengok live ni, ada yang lama, insyaAllah senang. Tapi yang baru ni, nasihat saya buat je dulu. Jangan, kalau gagal sikit kan. Kalau gagal, jangan terlalu macam give up sangat lah.
Okey, sebab saya dulu, permulaan saya join dulu Tone Excel kan. Saya buat Tone Excel RM100 kan. RM100. Okey. Banyak kali saya gagal. Kalau online prospecting memang tak pandai lah. Okey. Prospecting memang tak pandai dulu. Online pun tak tahu, database apa pun tak tahu, follow up apa benda pun tak tahu. Tapi saya sedar macam ni. Walaupun saya banyak kali gagal dulu, okey, saya tak give up sebab okey, banyak kali gagal dulu. Permulaan join Tone Excel dulu Tone Excel kan, sekarang ni tahu wow. Saya sedar, okey, walaupun saya gagal, saya tak give up sebab saya sedar saya tak ada ilmu. Tuan-tuan faham tak? Ada ke orang berjaya tak ada ilmu? Sebab kita tahu kan, kita semua tahu, okey, ilmu yang kita ada akan menentukan pendapatan kita, betul? Sebab itulah saya tak give up. Sebab dulu walaupun saya banyak kali buat ni gagal, buat ni tak close, buat ni tak close kan. Lepas tu adjust sikit, mulakan lagi sekali, tak close kan. Ada yang close, ada yang tak close. Ada yang close, ada yang tak close. Gagal, buat lagi sekali. Kan? Saya sedar saya tak ada ilmu. Jadi saya buatlah try error. Bila ada ilmu, macam 10 orang tu macam tak menaja lah bagi saya. Minta maaf saya cakap. Kalau nak dapat 10 orang tu memang sangat-sangat senang. Tapi kena pandai lah bagi masa. Sebab kadang-kadang ada orang bekerja kan. Ada yang bekerja tapi saya ni full time je. Kalau full time ni senang lah. Kalau yang bekerja kena pandai manage masa. Masa bila kita boleh iklan ke grup Facebook. Masa bila kita boleh prospecting. Masa bila kita boleh follow up. Kalau saya kan, pukul 3 pagi pun saya akan buat follow up. Kalau saya sibuk sangat waktu siang, 3 pagi pun saya akan buat follow up. Asalkan kita buat itu je. Okey? Dapat tak? Prospecting ni dapat tak? Ada tak soalan berkenaan dengan online prospecting sebelum saya masuk bab offline? Sekejap je, offline sekejap je. Lepas tu tunggu jap kalau dalam beberapa minit kalau ada soalan saya jawab. Selepas offline prospecting. Yang ni faham tak? Online prospecting faham tak? Sebab bila tak close kan, ataupun bila tak dapat database ke, kita kena tengok balik iklan kita macam mana kan. Kalau kita banyak buat iklan jawatan kosong, prospek yang kita dapat tu, nak cakap berkualiti tu memang tak berkualiti sangat lah. Kalau kita buat jawatan kosong, iklan jawatan kosong, kalau kita dapat ramai database, tak akan menentukan kita dapat ramai close. Sebab mungkin ramai yang ingat jawatan kosong, mungkin ramai yang ingat kerja. Melainkan kita buat peluang bisnes, walaupun kita dapat sikit database, tapi database tu berkualiti. Tuan-tuan kena tahu jugalah benda ni. Kena tengok balik iklan macam mana kan. Sebab bila iklan kita berkualiti, kita dapat prospek yang betul-betul nak cari peluang bisnes, ataupun kita orang tu betul-betul nak cari passive income, kita akan dapat pemata. Sebab kita buat iklan memang tuju kepada orang yang nak buat bisnes. Bila kita dapat close orang tu, memang orang tu insya-Allah akan jadi permata. Ini pengalaman saya lah. Kalau kita buat iklan kerja kosong ataupun jabatan kosong, prospek tu walaupun ramai-ramai kan, ramai-ramai kita prospecting, ada yang close, ada yang tak dapat close kan. Bila dapat close, orang yang ingat nak kerja ni, dia ingat kerja tapi dia join. Kebanyakan orang yang macam ni, dia bukan permata, dia tak betul-betul follow cara kita. Tapi orang yang kita buat iklan nak cari orang bisnes, tapi orang tu betul-betul nak cari bisnes, betul-betul nak cari passive income, insya-Allah dia akan jadi permata kita. Okey? Ada tak soalan? 3 pagi kena block. Tuan follow up kerap berapa hari? Okey, follow up ni ada banyak kategori. Kalau kita prospecting yang awal-awal ni, kita kena follow up awal-awal kan. Sebab prospek yang awal-awal ni mungkin dia nak fikir dulu, mungkin dia nak tunggu modal ke kan, mungkin dia tak faham lagi, kita bagilah testimoni kan. Ada banyak follow up. Okey, lepas tu prospek yang awal-awal kita dah follow up sekali, masukkan dia database yang 3 hari sekali follow up, 3 hari sekali follow up. Okey. Faham tuan, thank you banyak-banyak. Bulan ni dah 100 orang.
Oi. Sazrullah Hafiz. Dah 100 orang close pakai ayat Tuhan. Betul ke? Wah, guna sikit sifat iman menjadi. Wah, Tuhan, terima kasih beri kesedaran kebahagiaan perspektif online. Rupanya saya masih ada. Okey. Bagi pantun tapi dituduh menghina orang bisu. Tuan, macam mana nak ayat log prospek selepas prospek bagi detail? Ayat log macam tadilah. Kan yang saya kan TW13 minta detail kan. Dah dapat detail, log lah dia. Kalau saya bagi TW15, insya-Allah sekejap lagi awak dah baik. Tu settle lah. Insya-Allah sekejap lagi ataupun insya-Allah sebelum jam 2 petang, habis dekat situ lah, kira log lah tu. Kita dah bagi tahu kan. Sebelum jam 2 petang kena baik. Itu log lah. Okey, offline saya nak masuk sikit lah offline. Sebab saya ada pergi seminar itu. Seminar 8.0 kan. Minum air jap Dah. Okey, sebelum tu share dulu live ni. Kalau ada yang rakan-rakan baru masuk, share live ni. Semoga ramai lagi ahli baru dapat menaja. Okey, semangat. Yang penting tu, semangat dapat menaja, komisen menaik, itu yang lebih penting. Okey. Muhammad Taki, tuan boleh share tak skrip tuan? Type saja dekat Telegram AFY skrip Tom Wow, skrip masterclass Tom Wow. Dia akan adalah sebab saya buat public. Okey, faham bab prospecting settle, kita pergi